Kes penahanan lelaki Israel di Ampang. Keseluruhan 16 individu ditahan setakat ini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Kelantan merampas 4,500 liter minyak diesel dalam ops bersepadu pencegahan penyelewengan barang kawalan. Dua lelaki tempatan yang juga pemandu dan kelindan lori turut berjaya ditahan di sebuah stesen minyak di Kampung Tengah Perupuk Bacoh. Pengarah KPDN Kelantan Azman Ismail berkata suspek mengaku membuat pembelian secara berulang di beberapa stesen minyak menggunakan tangki khas untuk diseludup ke negara jiran. Untuk ops tiris ni bukan berlaku di kawasan 25 kita daripada sepadan lagi. Dah naik ke atas daripada 25 kita sepadan pun sekarang ni. Okay, sebab itulah tugas kami makin mencabar, terutamanya musim perayaan. Okay, dengan ops atau kita kena buat ops tiris kita berjalan macam biasa. Okay, jadi kami dengan kerjasama semua agensi lain, PJA, Marine semua, okay, kami terus tingkatkan pengawasan kami. Okay, terutama di kawasan sepadan sebab kita tahu kawasan sepadan ni adalah kawasan yang digunakan oleh penduduk tempatan dua belah pihak untuk mendapatkan punca pendapatan untuk cari makan. Tapi nak tak nak pun, at least kalau dia melakukan benda yang salah, kita akan dikenakan. Diguna MO macam mana? Sekarang ni apa yang kita dapati semalam, dia lakukan masa dia tu selepas pada sahur. Mana awal pagi. Awal pagi mungkin harapan dia nak kuasa kita masih lagi bersahur apa semua kan. Lepas sahur solat subuh apa semua. Dia pergi ke stesen minyak yang buka stesen minyak ni biasanya kalau yang tidak lupa jangan akan buka pukul 7 pagi atau pukul 6 pagi. Dia start daripada situ. Okay. Tapi walaupun modus operandi dia berubah, tapi pihak kami masih lagi urusan dan kita ada unit kita yang khas yang kita buat untuk tugas-tugas berkenaan. Nilai keseluruhan rampasan dianggarkan berjumlah RM135,335. Sementara itu, dalam perkembangan lain, KPDN Terengganu memeriksa 1,806 premis sempena Ops Pantau 2024. Pengarahnya Saharudin Muhammad Kia berkata, 9 kes telah diambil tindakan di bawah Akta Kawalan Harga dan Naati Pencatutan 2011, Akta Cap Dagangan 2019 dan Akta Timbang dan Sukat 1972 dan Akta Kawalan Bekalan 1961. Ramadan ni kita telah menggerakkan 118 orang anggota puakkuasa kita lah di lokasi-lokasi yang menjadi tumpuan pengguna ni untuk kita memastikan kita dapat mewujudkan persekitaran perniagaan yang selamat dan beretika. Dan pada masa sama juga kita telah menggerakkan 58 orang pegawai pemantau harga KPDN Terengganu yang turut sama digerakkan bagi membantu pelaksanaan pemantauan di lapangan lah. Keseluruhan 16 individu ditahan setakat ini susulan penahanan seorang lelaki Israel bersama 6 pistol di Ampang 27 Mac lalu. Ketua Polis Negara Tan Sri Razaruddin Husin mendedahkan tangkapan terbaru adalah membabitkan 8 individu termasuk 3 warga asing. Beliau berkata 2 daripadanya dipercayai membantu lelaki Israel itu mendapatkan senjata api. Warga asing yang ditahan terdiri daripada 2 lelaki Turki dan seorang lelaki Georgia. Penahanan dibuat menerusi operasi khas di Johor dan Ibu Negara masing-masing pada 4 dan 5 April. Beliau berkata kesemua 8 individu berkenaan direman seminggu bermula dari tarikh mereka ditahan. Menjelang Aidilfitri, semakin ramai yang tidak sabar untuk pulang ke kampung halaman. Reaksi ini disaksikan sendiri oleh Ashraf Zuhairi di Plaza Tol Gombak yang menunjukkan peningkatan aliran trafik. Ashraf, silakan dengan perkongsiannya. Baik Anas, saya yakin ada pemandu dan juga pengguna lebuh raya mendengarkan koleksi lagu raya terbaik daripada radio-radio RTM dan juga sedang mengikuti kita di TV1 dan juga saluran berita RTM melalui aplikasi RTM Klik, sedang pulang ke kampung halaman masing-masing. Jangan lupa untuk pesan kepada orang sebelah supaya hati-hati dalam pemanduan dan semoga selamat ke destinasi yang dituju. Jadi selain daripada kita nak mengetahui pelbagai informasi semasa persediaan kenderaan dan juga
juga tips-tips keselamatan jalan raya, kita juga haruslah mengetahui mengenai info trafik. Di mana sekarang saya berada di Plaza Tol Gombak dan saya dimaklumkan sejak selepas waktu berbuka puasa tadi, cuaca berada dalam keadaan hujan untuk seketika dan cuaca pulih kembali kira-kira sekitar pukul 8 malam. Dan seperti yang anda dapat lihat, trafik bergerak agak perlahan sebenarnya, tetapi masih lagi bergerak dengan lancar menuju ke Plaza Tol Gombak di sini. Dan menurut pemerhatian saya, terdapat beberapa insiden yang berlaku di sini. Antaranya adalah terdapat pengguna motosikal dan juga perunggang motosikal yang tiba-tiba meluru masuk ke Plaza Tol ini dengan menggunakan laluan yang tidak sepatutnya. Jadi pesanan kepada perunggang-perunggang motosikal dan juga pemandu-mandu kenderaan lain, sila patuhi arahan yang telah ditetapkan dan ikut laluan yang telah disediakan. Dan saya sempat berbual bersama dengan beberapa petugas di sini. Terdapat kejadian lori terbakar pada siang hari tadi dan dapat diselesaikan dengan keadaan yang baik. Trafik kembali lancar seperti sedia kala. Dan juga kepada anda semua, keadaan di sini saya dapat lihat juga tadi, sebentar tadi saja saya dapat melihat aksi teriakan daripada pemandu kereta, di mana keadaan di Plaza Tol sana terdapat kereta di hadapan yang terlupa untuk top up Tashengo, RFID dan sebagainya. Jadi kereta di belakang tu menjerit kepada kereta orang belah depan. Jadi maknanya kalau nak elakkan perkara sebegini berlaku, anda kena pastikan selain pada menyediakan persediaan asas kenderaan anda juga perlu tambah baki Tashengo, RFID dan juga lain-lain supaya dapat memudahkan perjalanan terutamanya di kawasan Plaza Tol Gombak ini. Okey. Dan juga terdapat beberapa insiden juga di mana motosikal yang tiba-tiba meluru ke jalan yang tidak sepatutnya dan telah diuruskan dengan baik oleh petugas rela yang berada di sini. Dan untuk pengetahuan anda juga, saya baru saja dapat informasi yang terkini daripada Aneh Berhad, di mana setakat ini keadaan trafik perlahan arah timur dari kilometer 35.2 hingga kilometer 37.1 Gombak Getih Sempah, dan juga trafik turut perlahan dari kilometer 40.2 hingga kilometer 42.3 Bukit Tinggi berikut pertambahan trafik. Namun di LPT1, trafik lancar di sepanjang lebuh raya di kedua-dua hala. Jadi kepada anda yang nak memandu, kena elakkan micro slip untuk elak tragedi yang tidak diingini berlaku. Sekiranya rasa mengantuk, berhenti di kawasan yang selamat untuk anda berehat seketika sebelum anda meneruskan perjalanan anda. Untuk perkembangan yang lebih lanjut, kita terus bersama dengan Anas di studio. Baik, terima kasih Hasyaf. Orang ramai, terutama yang ingin pulang ke kampung halaman untuk beraya, diingatkan agar menjaga keselamatan diri dan keluarga. Peringatan itu dibuat Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Beliau turut menekankan mengenai kepentingan menyenggara kenderaan dan merancang perjalanan masing-masing. Rakyat turut dinasihat memandu dengan berhemah dan berhenti rehat jika perlu. Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid berharap Aidilfitri tahun ini disambut dengan penuh kegembiraan dan keceriaan buat seluruh umat Islam. Kira-kira 150,000 kenderaan sehari dijangka menggunakan jajaran lebuh raya pesisiran pantai barat WCE sempena Hari Raya Aidilfitri. Ikuti laporan wartawan Nur Ain Abu Bakar yang meninjau jajaran sepanjang 223 km itu. Lebuh raya WCE yang keseluruhannya bernilai 5 bilion ringgit merupakan lebuh raya antarabandar menghubungkan Cangkat Jering di Perak ke Banting, Selangor. Di Perak, 5 daerah terlibat dengan jajaran WCE iaitu Bagan Datuk, Hilir Perak, Manjung, Perak Tengah serta Larut Matang dan Selama. Di pusat kawalan ini terdapat 3 pegawai trafik yang akan bertugas pada setiap shift dan mereka akan memantau secara berterusan aliran trafik dan juga sebarang aktiviti di jajaran WCE. Selain itu juga terdapat 40 peronda yang akan bertugas membuat rondaan selama 24 jam di laluan ini bagi memastikan kelancaran aliran trafik.
Laluan ini dilengkapi 25 kamera litar tertutup CCTV selain sistem pencahayaan yang dipasang di persimpangan susur keluar. Pihak kami ada menyediakan kawasan terduhan motosikal iaitu dikenali sebagai motorcycle shelter di sepanjang lebuh raya WCE. Meskipun laluan utama tidak berlampu, motorcycle shelter atau terduhan motosikal ini dilengkapi dengan sistem pelampuan solar untuk mereka berteduh terutamanya ketika waktu hujan. Bagi memastikan ekosistem alam sekitar di sepanjang jajaran kekal terpelihara, 2 lintasan hidupan liar dibina, masing-masing di kilometer 249.7 dan 248.3, di samping pemantauan sistem pagar secara berkala oleh pasukan peronda WCE. Salah satu inisiatif yang kita ambil, kita akan memperluaskan dan akan mempergiatkan lagi jalinan kerjasama strategik bersama dengan Jabatan Perhilitan dan juga agensi-agensi berkepentingan agar segala langkah mitigasi dan kawalan yang kita buat efisien dan berkesan untuk di masa hadapan. Buat masa ini, kemudahan stesen minyak masih belum beroperasi di sepanjang jajaran lebuh raya WCE. Justru pengguna dinasihatkan agar mengisi minyak secukupnya sebelum memasuki lebuh raya dan memulakan perjalanan. Laporan Nur Ain Abu Bakar, RTM. Sebanyak 48 kawasan titik panas dan 31 kawasan titik hitam dikenal pasti di Johor bagi penguatkuasaan Ops Selamat Hari Raya Aidilfitri bermula 8 hingga 13 April. Ketua Polis Johor, Komisioner Polis M. Kumar berkata pihaknya akan fokus kepada jenayah pecah rumah serta mengurangkan kemalangan jalan raya. Penugasan pegawai anggota adalah pegawai anggota polis adalah seramai 1,730 orang untuk memastikan semua pengguna jalan raya sampai di destinasi. Apa yang saya nak minta daripada penunggang pengguna jalan raya, bantulah kami untuk membantu tuan-tuan di atas jalan raya itu. Penguatkuasaan juga akan tertumbu di semua pintu keluar dan masuk negara di Johor. Selain itu, pihaknya menjangkakan akan berlaku penambahan jumlah kenderaan sehingga 3 kali ganda di Johor menjelang musim perayaan Aidilfitri. Sementara itu, di Perak, Ops Selamat ke-22 sempena Aidilfitri akan melibatkan seramai 79 pegawai dan 479 anggota Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik JSPT Perak. Ketua Polis Perak, Datuk Seri Muhammad Yusri Hassan Basri berkata, pihaknya turut melaksanakan op lancar bermula 6 dan 7 April di 9 kawasan yang dikenal pasti akan berlaku kesesakan trafik. Fokus op lancar ini adalah di semua kawasan yang dijangka berlaku kesesakan aliran lalu lintas akibat pergerakan pengguna jalan raya nanti. Oleh itu, untuk PDRM Kontingen Perak, seramai 79 orang pegawai kanan dan 476 orang pegawai rendah polis JSPT PDRM Perak terlibat dengan penugasan sepanjang Ops Selamat 22 sempena sambutan Hari Raya Aidilfitri pada tahun ini. Gerak-geri pemandu bas ekspres akan dipantau dalam awak khas kenderaan perkhidmatan awam. Operasi oleh Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ semasa perayaan Aidilfitri itu termasuk penyamaran anggota sebagai penumpang bas. Pengarah JPJ Negeri Sembilan Hanif Yusabra Yusof berkata 17 anggotanya ditugaskan untuk membuat penyamaran itu. Menurutnya, ia bagi mengesan pemandu bas yang melakukan kesalahan jalan raya. Ia termasuk memandu di lorong kecemasan, memandu di lorong kanan secara berterusan, tiada pemandu kedua, menggunakan telefon bimbit semasa memandu dan tata kelakuan pemandu. Dalam keadaan begitu, kita dapati masih lagi ada segelintir pemandu bas yang melanggar peraturan, iaitu antaranya tidak mempunyai 2 orang pemandu yang apabila melebihi 300 km. Okey, satu. Yang kedua, tata cara lah, berpakaian dan juga merokok. Masih lagi ada kes-kes yang kita kesan untuk HRA kali ini. Cuma statistik saya terpaksa akan datang lah.
Beliau berkata kesemua anggota yang ditugaskan akan memantau pemanduan pemandu bas bermula dari lokasi di Seremban hingga menuju ke destinasi perjalanan di seluruh negara. Yang membuat tuduhan yang dangkal dan jahat menuduh bahawa tahun ini tidak ada majlis tilawah Al-Quran. Saya telah mengarahkan pihak MCMC untuk meneliti, mengenal pasti semua yang terlibat bersekongkol dalam operasi influence operation ini dan kita akan ambil beberapa tindakan. Tular kononnya Majlis Tilawah Al-Quran tidak dianjur tahun ini. Tuduhan dibuat beberapa individu menerusi akaun media sosial. Umpama gerakan terancang, semua muat naik menggunakan ayat yang lebih kurang sama. Hanya dengan sekali carian, pasukan Biar Betul dapat mengesahkan tuduhan yang dilempar tak selari dengan perkara sebenar. Menurut Timbalan Menteri Agama, sama seperti tahun-tahun sebelumnya, program tilawah kekal dianjur tahun ini. Si kaki fitnah pasti tak duduk senang. Bukan setakat hasutan tak menjadi, mereka pula kini jadi buruan. Menurut MCMC, setakat ini 4 individu disyaki ada kaitan dengan muat naik terbabit telah dirakam percakapan. Beberapa lagi suspek akan dipanggil dalam masa terdekat dan jika didapati bersalah, mereka boleh didenda sehingga RM50,000 atau penjara setahun atau kedua-duanya sekali. Elak sebar fitnah dan tak perlu beraya di sebalik tirai besi. Terima bahan fitnah atau disyaki tidak betul, segera lapor ke MCMC. Biar betul, tak pasti, jangan kongsi. Mei 31 2024 genap 50 tahun hubungan diplomatik Malaysia-China. Persahabatan yang bermula secara rasmi pada 31 Mei 1974 menyemai benih persefahaman dan terus diperkukuh menjadi perkongsian strategik yang komprehensif. Wartawan Nur Fatihah Abdul Rahim ada laporannya. Malaysia-China satu hubungan yang utuh dan sentiasa ada perkembangannya. Hubungan Malaysia-China sudah sampai ke tahap strategik yang membanggakan dan Presiden Xi Jinping dan Premier Li Qiang, Menteri Luar Wangi dan pimpinan itu senantiasa ada hubungan yang baik untuk kepentingan rakyat negara kita dan bersama. Penganalisis hubungan antarabangsa, keselamatan dan strategi Universiti Malaya, Colin Choi Yew Kiat berkata, hubungan yang terjalin sememangnya memberikan impak yang cukup besar kepada pembangunan Malaysia. China merupakan rakan dagang terbesar Malaysia sejak 14 tahun berturut-turut dan tahun lepas lebih RM170 bilion nilai ekspor dicatatkan, menjadikan ia nilai tertinggi dalam sejarah pelaburan negara. Kita dapat lihat banyak projek yang telah diadakan di Malaysia dalam lembaran konteks BRI dan seperti kita dapat lihat di Forest City di Johor, ECIL, Melaka Gateway dan juga Undersea Tunnel, Second Bridge Penang, Kuantan Park, Bakun Dam di Sarawak dan sebagainya. Sependapat dengan Colin Chan, pensyarah Fakulti Ekologi Manusia, Universiti Putra Malaysia, Datuk Profesor Dr. Jayam Jawan. Selain menjadi pelabur utama, China juga sebuah negara inovatif terutama dari segi penggunaan teknologi yang memberi manfaat besar kepada Malaysia. Kecepatan China itu tadi menginovasi idea teknologi daripada negara-negara luar. Saya rasa itu satu daripada bidang yang kita boleh manfaatkan ataupun boleh pelajari daripada China untuk kita meningkatkan kemajuan ekonomi, sains, teknologi kita. Walaupun kekal stabil dan mesra, hubungan diplomatik Malaysia-China tidak terlepas daripada ujian termasuk dalam isu pertikaian wilayah di Laut China Selatan. Colin Chong percaya hubungan akrab yang terjalin sejak sekian lama telah membantu kedua-dua negara mengemudi dan menangani perbezaan dengan matang.
yang perlu diketengahkan dalam domain yang lebih future driven ataupun forward looking, dan kedua-dua negara perlu bijak dan strategik dalam menangani segala kemelut yang melanda. Dan of course bagi Malaysia, kita perlu teguh dalam usaha kita untuk memperkasa ataupun melindungi objektif utama, iaitu keselamatan dan juga kedaulatan integriti. Ideologi berbeza juga bukan penghalang untuk Malaysia-China terus bersahabat baik. Apatah lagi Perdana Menteri telah menegaskan Malaysia tiada sebab untuk bermusuh dengan mana-mana negara. Pelbagai manfaat terus diraih, kini masa untuk Malaysia mengorak langkah memanfaatkan kerjasama dua hala ini yang sedia kukuh terjalin, terutama pembangunan negara yang melibatkan sektor pelaburan, perdagangan, infrastruktur, teknologi serta pendidikan agar ia benar-benar dapat dirasai manfaatnya oleh rakyat. Selamat menyambut ulang tahun ke-50 tahun hubungan diplomatik Malaysia-China. Nur Fatihah Abdul Rahim, RTM. Atlet karate negara dijangka mula mendapat perlindungan daripada syarikat insurans dalam masa terdekat. Presiden Persekutuan Karate Malaysia Wakaf Datuk Nur Azmi Ahmad berkata, ketika ini masih di peringkat pemprosesan dengan syarikat pengendali insurans. Menurutnya, 50% daripada pembayaran itu nanti bakal ditaja oleh syarikat pengendali insurans. Insurans, I think kita tengah proses kan. Tengah proses, satu towards peraya dia dah boleh proceed. Ya, peraya proceed. Kita 50%, kita bayar 50% sponsor by insurance company. Okey. Beliau memaklumkan perkara berkenaan selepas Majlis Perbuka Majlis Sukan Negara MSN bersama Barisan Atlet Kebangsaan. Tambah beliau, ketika ini sebanyak 3 syarikat insurans akan menjadi penaja. Moratorium jangka pendek telah dikeluarkan untuk menghalang sebarang pemasangan struktur pentas di Padang Stadium Nasional Bukit Jalil SNBJ. Keputusan itu diambil Menteri Belia dan Sukan Hana Yoh hasil daripada postmortem perbincangan keadaan Padang semasa perlawanan antara Malaysia dan Oman bagi kelayakan Piala Dunia 2026 Piala Asia 2027. Mesyuarat tersebut dipengerusikan oleh Ahli Lembaga Pengarah Perbadanan Stadium Malaysia PSM Datuk Sri Winsor John pada 1 April lalu. PSM dalam satu kenyataan memaklumkan moratorium itu berkuat kuasa sehingga kondisi rumput mencapai tahap yang baik. Penganjur masih boleh membuat depan stadium, namun sebarang struktur pentas dan menara bunyi adalah dilarang berada di atas padang. Ini merupakan langkah SNBJ untuk memastikan rumput berada dalam keadaan yang optimum bagi perlawanan yang akan datang. Pelari pecut Jamaika Nicole Bramwell memecahkan rekod acara 400 meter Usain Bolt bagi bawah 17 tahun B17 pada Tamasya Sukan Karifta ke-51 di Grenada. Atlet berusia 16 tahun itu mencuri tumpuan apabila melakukan larian luar biasa untuk memadamkan rekod berusia 22 tahun milik juara Olimpik 8 kali Bolt. Sebelum ini, pemegang 3 rekod dunia itu mencatat 47.33 saat pada 2002 ketika edisi ke-31 Tamasya berkenaan. Bagaimanapun, catatan itu diatasi oleh Bramwell ketika dia mengejutkan peminat dengan mencatat masa 47.26 saat. Bramwell memenangi acara 400 meter itu dengan perbezaan 0.7 saat, manakala turut mengatasi pelari di tangga ketiga iaitu dengan catatan masa 0.9 saat. Sekian berita tengah malam dari Sungai Kesegara Palestin Pasti Merdeka. Assalamualaikum dan selamat malam.